Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siri kupasan buku, ulasan buku. Jadi pada hari ini saya nak sebelum itu mungkin ada yang siapa yang menonton Netflix ada menonton siri dalam Netflix yang bertajuk Narcos, ada dua, Narcos dan juga Narcos Mexico. Jadi kalau siapa yang pernah menonton Narcos, siri yang asal tu, saudara mesti pernah, tuan-tuan, saudara-saudari pernah melihat siri berkaitan dengan Raja Dadah Colombia yang bernama Pablo Escobar. Okey, jadi pada hari ini saya nak buat ulasan sikit tentang sebuah buku yang menceritakan tentang riwayat hidup Pablo Escobar ini dan juga misi yang dijalankan ataupun manhunt yang dijalankan terhadap Pablo Escobar ni. Okey, buku yang saya masukkan adalah buku yang bertajuk Killing Pablo. Okey, yang ditulis oleh Mark Bowden. Killing Pablo, Mark Bowden. Mark Bowden ni dia seorang penulis investigative journalism yang agak sangat popular. Antara buku yang ditulis selain daripada buku Killing Pablo ni termasuklah buku Black Hawk Down, yang menjadi asas kepada filem Black Hawk Down yang kita tengok tu, dan juga beberapa buku yang lain lah, termasuk buku The Finish yang mengisahkan tentang serangan ataupun operasi menumpaskan Osama bin Laden dan juga lain-lain lah. Jadi balik kepada buku ni, jadi kalau sesiapa yang menonton siri Narcos tu, untuk maklumat, buku ini adalah buku yang menceritakan, kita bolehlah katakan sebagai buku yang autoritatif, ataupun buku yang utama yang dijadikan rujukan untuk kalau siapa yang nak mengenali ataupun mengkaji, memahami riwayat hidup Pablo Escobar ni dan juga misi yang dilakukan oleh kerajaan Colombia dan juga kerajaan US untuk menumpaskan beliau. Pablo Escobar ni, apabila dia mengetahui kartel dadah di Medellin ataupun Colombia ni, pada satu ketika telah dianggap sebagai seorang penjenayah yang sangat berkuasa. Selain daripada berkuasa daripada segi organisasi, dia juga mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, sehingga satu tahap dia mempunyai kapal terbang, kereta mewah, hartanah yang besar dan lain-lain lah. Selain itu, dia juga ditakuti oleh musuh-musuh dia, termasuk di dalam empire dadah beliau sendiri. Beliau bertindak sangat kejam untuk melenyapkan ataupun menghilangkan, memusnahkan saingan beliau. Jadi ini adalah salah seorang tokoh yang, bukan tokoh lah, kita kata penjenayah yang begitu berkuasa dan begitu berpengaruh. Jadi kalau siapa yang membeli buku ini dan membaca buku ini, anda boleh mengikuti kisah tentang perjalanan hidup Pablo Escobar ni daripada dia muda sampailah dia ditumpaskan ditumpaskan ataupun ditumpaskanlah oleh search block yang diketuai oleh Colonel Hugo Martinez. Dalam buku ini juga kita boleh mengetahui apakah peranan yang dimainkan oleh kerajaan Amerika Syarikat di bawah Ronald Reagan dan juga kemudian disambung oleh Bush yang pertama tu, untuk menumpaskan beliau, di mana kerajaan Colombia pada ketika itu telah beri bantuan oleh kerajaan Amerika Syarikat, termasuklah dengan menggerakkan unit-unit DEA, CIA dan NSA yang menubuhkan unit Central Spy ataupun unit pengawasan untuk mengetahui di manakah kedudukan mereka mengawasi komunikasi antara Pablo Escobar dan juga orang-orang kuat yang bekerja di bawah Pablo Escobar ni. Selain itu, mereka juga ada mendapatkan memberikan khidmat pasukan Delta Force kepada kerajaan Colombia, yang akhirnya turut berperanan dalam mengesan dan mencari Pablo Escobar lah pada ketika itu. Kalau kita baca juga buku ni, kita
akan dapat mengenali secara lebih dekat siapakah sebenarnya Pablo Escobar ni. Sebab Pablo Escobar ni bukanlah semata-mata penjenayah, tapi dia juga adalah sumbangan quote-unquote lah kepada masyarakat dia yang menyebabkan masyarakat juga sedikit sebanyak ada yang juga boleh menerima lah, walaupun mereka tahu Pablo Escobar ni adalah seorang maharaja dadah tapi dia juga ada memberi sumbangan kepada masyarakat yang sedikit banyak mereka boleh menerima, mereka mengangkat Pablo Escobar ni sebagai tokoh di dalam masyarakat itu, walaupun isu itu adalah satu yang kontroversi lah. Tapi ini semua ada diluahkan di dalam buku ini, dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, buku ini adalah salah satu buku yang sangat autoritatif untuk kita membaca dan mengenali dan mengkaji pasal Pablo Escobar ni. Itu salah seorang tokoh penjenayah yang sangat terkenal di dunia. Saya masih ingat ketika saya beli buku ini lebih kurang 20 tahun dulu, masa zaman saya masih menuntut di universiti. Ketika saya beli tu, saya buka buku ni di kedai buku, saya baca buku tu sampai berdiri on the way saya balik ke universiti tu, saya naik LRT pun saya masih lagi membaca buku ini. Sebab penceritaan ataupun karangan karya ini sangat menarik. Dia ada aksi, dia ada kisah-kisah yang benar, yang maklumat-maklumat yang menarik untuk kita ketahui lah tentang sejarah kebangkitan, bagaimana Pablo Escobar ni boleh naik daripada dalam dunia penjenayah itu sehingga akhirnya dia menjadi musuh nombor satu apabila beliau di bawah arahan beliau sebuah pesawat telah dibom jadi menjadikan beliau menjadi lebih kurang musuh nombor satu dunia lah. Sebab once you dah mengebom sebuah pesawat penumpang ni, you akan dianggap sebagai teroris. Itulah sedikit tentang buku ini yang sangat menarik untuk kita baca, khususnya untuk kita mengkaji apakah langkah-langkah perancangan yang dibuat oleh kerajaan US dan juga kerajaan Colombia daripada segi pengumpulan maklumat, menggerakkan operasi dan misi untuk menumpaskan penjenayah yang bernama Pablo Escobar ini. Itu sedikit ulasan daripada saya. Saya syorkan boleh dapatkan buku ini di kedai, masih lagi dijual dan diulang cetak, sebagai satu bacaan yang sangat baik untuk kita memperkaya minda kita lah, mengkaji tentang perjalanan hidup seorang penjenayah yang akhirnya membuktikan bahawa crime doesn't pay lah. Walaupun kita berjaya kaya dengan usaha jenayah kita, tapi akhirnya kita akan menjadi buruan juga, dan kita tak boleh lari ke mana pun kalau kita buat jenayah ni dalam dunia. Kita akan tetap akan diburu. Bagaimana Pablo Escobar ni daripada seorang yang kaya, berkuasa, akhirnya dia menjadi seorang fugitif, pelarian undang-undang. Jadi sekian saja daripada saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam siri kupasan yang seterusnya. Terima kasih.